Nozi ambil bingkai gambar yang terlekat di dinding lalu dibalingnya ke arah Pakcik Zul. Izu, Idayu dan Su menjerit bila bingkai gambar tu terkena kepala Pakcik Zul. Nasib baik Pakcik Zul tak jatuh tangga. Dia tekuk luka di dahinya dengan tapak tangan. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Jerangkap 333 part 3, yang mana terlepas part sebelum ni saya letakkan link dekat atas ni. Jangan lupa like dan share, subscribe video ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serai. Izu sebut je nama Nini. Serentak dengan tu, televisyen yang berada di sebelah Idayu terus terpasang. Melompat Idayu peluk Nozi. Lagu kanak-kanak Didi and Friend berkumandang kuat. Siapa yang pasang TV tu? Nozi terus capai remote dan matikan TV tu. Nozi bersuara, "Oi budak, kalau kau nak main-main, jangan dengan kami. Kami tak takut lah. Kalau kau duduk sini, kami pun nak duduk. Jadi jangan kacau kami." Nozi pandang sekeliling. Su, Idayu dan Izu hanya berdiri rapat-rapat mermatikan Nozi yang dah kelihatan marah. Dia pandang setiap sudut cari kelibat kecil yang mungkin ada dekat mana-mana, tapi satu apa pun tak kelihatan. Izu cuit bau Nozi dan berkata, "Nozi, dah lah, kau jangan jadi pengecut." Tiba-tiba suara Nozi berubah jadi agak kasar. Matanya dah bertukar jadi merah. Wajahnya pucat. Nozi bersuara, "Sebab korang lah hidup aku tak aman dalam rumah ni." Nozi pandang mereka bertiga dengan pandangan yang bengis. Dia hanya berdiri kaku, matanya meliar memandang sekeliling. Kemudian Nozi angkat tangannya. Secara tiba-tiba ada garisan timbul pada pergelangan tangan dia, macam terbelah. Cepat-cepat Izu tolak Su, suruh pergi dapatkan pertolongan. Nozi memang dah kerasukan. Su berladu turun ke bawah dan keluar menuju ke jalan raya. Su buntu. Dia tak tahu nak pergi mana. Tiba-tiba Pakcik Zul muncul dengan motosikal dia, entah dari mana. Su terus bagi tahu Pakcik Zul yang Nozi dah kerasukan. Pakcik Zul menggelengkan kepala. Hatinya berdebar. Dia berbisik, "Takkanlah." Pakcik Zul menghalakan motosikalnya ke arah rumah banglo tersebut. Su mengekori dari belakang dengan berlari kejar motosikal Pakcik Zul. Bila sampai je dekat rumah tu, Pakcik Zul bergegas ke tingkat atas dengan diekori Su dekat belakang dia. Nozi ketawa dan kemudian bersungut, tak tahu apa yang dicakap. Izu dan Idayu hanya memati. Mereka tak sangka Nozi akan dirasuk. Pakcik Zul bersuara, "Kamu!" Nozi menoleh. Dia menyeringai dan angkat tangannya yang kelihatan berdarah dari luka yang tiba-tiba je ada di pergelangan tangan Nozi. Nozi bersuara, "Kau datang, Zul? Kenapa baru sekarang kau datang? Kau dekat mana masa aku susah?" "Syed tak suka aku, Laila. Syed yang halang aku datang. Jangan jadikan jasad gadis ni tumpanganmu, Laila. Kau dah janji dengan aku, kau nak jaga aku dan anak aku. Kau dah berjanji tapi kau mungkir janji. Kau pun sama macam Syed, anggap aku gila." Nozi ambil bingkai gambar yang terlekat di dinding lalu dibalingnya ke arah Pakcik Zul. Izu, Idayu dan Su menjerit bila bingkai gambar tu terkena kepala Pakcik Zul. Nasib baik Pakcik Zul tak jatuh tangga. Dia tekuk luka di dahinya dengan tapak tangan. Darah mengalir di celah jarinya. Pakcik Zul berkata, "Pergilah Laila, aku tak nak kau hidup dalam kegilaan ni, Laila. Kau sungguh sempurna sebenarnya. Disebabkan tekanan perasaan kau jadi macam ni. Hakikatnya aku tahu kau boleh hidup gembira dengan Along. Emak selalu cerita hal kau dan Along." Pakcik Zul ambil tori kecil dari poket seluar dan tekuk lukanya. Nozi yang terjelupuk atas lantai menunduk dengan rambut kusut masai. Dia menangis semahu-mahunya. Pakcik Zul bersuara lagi, "Laila, jangan ganggu anak-anak ni. Along nak buat sikit kebaikan dalam hidup. Dia hanya nak bantu anak-anak ni untuk kelangsungan hidup." Nozi mengangguk perlahan. Tiba-tiba dia terjelupuk jatuh. Pakcik Zul menoleh ke arah Idayu, Izu dan Su dan suruh angkat Nozi, bawa masuk ke dalam bilik.
Sebaik saja mereka bertiga selesai letakkan Nozi di atas katil, mereka kembali mendapatkan Pakcik Zul di ruang tamu. Su ambil kotak ubat. Dia menghampiri Pakcik Zul dan rawat luka di dahi Pakcik Zul. Izu pula ambil air dan kain bersih lalu diletakkan di sisi Pakcik Zul. Sebaik saja Su habis merawat lukanya, Pakcik Zul berkata, "Aku minta maaf pada kamu semua." "Kenapa Pakcik?" "Tentang apa yang berlaku hari ni, aku minta maaf." "Siapa Laila? Kenapa dia merasuk Nozi?" "Aku tak sangka pula dia akan kembali mengganggu." "Siapa Laila?" "Pakcik Zul." "Laila, wanita berhati mulia. Ada harta yang tak habis dimakan, tapi hidupnya terseksa disebabkan lelaki yang tamak loba. Laila tak bersalah. Dia hanya nak hidup untuk anaknya je. Aku sendiri tak tahu di mana salahnya sampai dia tergamak bunuh diri 10 tahun lalu dalam rumah ni." "Bunuh diri?" "Pakcik, maaf kalau kami bertanya. Memang sejak kami ada dalam rumah ni, kami selalu diganggu. Tapi bukan dengan Laila. Kami diganggu kelibat kanak-kanak lelaki dan perempuan." "Jadi sebelum ni bukan Laila yang ganggu kamu?" Pakcik Zul terkejut. Dia tak pernah tahu tentang hantu kecil tu. Yang dia tahu, ada masanya Laila akan datang. Entah rohnya tak aman sebab bunuh diri, dia tak pasti. Kebetulan hari ni memang hari yang sama 10 tahun lepas kejadian Laila bunuh diri dalam bilik mandi rumah ni. Tentang budak kecil tu memang dia tak tahu langsung. Zul pasang api rokok. Dia hembus asap keluar dari mulut dan hidungnya. Memang pelik dengan cerita 3 sekawan tentang hantu kecil di banglo bernombor lot 333 tersebut. Zul memang tahu setiap kali tarikh kematian Laila tiba, jelmaan wanita tu pasti muncul, seolah-olah mengulangi kembali peristiwa kematian tu. Dia tak pernah ganggu sesiapa, tapi hari ni dia merasuk salah seorang gadis di rumah tu. Kenapa? Itu yang menjadi persoalan Zul. Dia cuba mengingati apa-apa peristiwa sepanjang dia jaga banglo tu. Memang tak ada apa-apa yang dia ingat. Zul capai telefon bimbit di atas meja. Dia cuba telefon Mr. Amir, majikannya, anak Laila. Tapi panggilannya masuk terus ke pesanan suara. Kemana Amir pergi? Selalunya Amir akan bagi tahu dia kalau nak ke mana-mana. Dia cuba telefon Fatimah, isteri Mr. Amir. "Assalamualaikum pakcik. Ada apa telefon saya ni? Mr. Amir dah sampai sana ke?" "Waalaikumsalam. Mr. Amir? Oh, dia belum sampai lagi. Mungkin dia dekat mana-mana kot." "Mr. Amir datang sini? Kenapa dia tak tahu pula? Tak pernah tuannya tu datang tanpa beritahu dia." Zul tengok jam. Dah dekat tengah malam. Kenapa Mr. Amir tak sampai-sampai lagi? Mungkin dia ada urusan lain. Zul duduk atas anak tangga. Sejak emaknya meninggal dunia, dia tinggal bersendirian. Dia teringatkan Laila, anak majikan emaknya. Laila gadis yang baik, tak pernah perlekehkan paras rupanya. Laila sangat menghargai dia. Dia juga banyak simpan rahsia Laila. Laila pernah bagi tahu Zul yang dia tak sangka Said menikah dengan dia sebab harta peninggalan orang tua Laila. Laila tahu pun sebab dia terdengar Said berbual dengan seseorang. Said sedang merancang sesuatu. Laila takut Said akan mengapa-apakan Alung dan bayi dalam kandungannya. Laila minta tolong Zul pergi ke pejabat peguam, berjumpa Tuan Razak, minta dia datang bertemu Laila. Sebab Said simpan semua kunci kereta, hanya rumah ni je tidak ada kuncinya. Said tahu Laila takkan pergi dari rumah ni. Laila minta Tuan Razak jumpa dia sebab Tuan Razak pemegang amanah segala wasiat kedua orang tua Laila. Semua harta telah berpindah milik kepada Laila, tapi tanpa sedar dia dah letak nama Said sebagai pewaris. Laila nak ubah wasiat tu sebelum Said bunuh dia dan dapat segala harta. Laila nak jadikan Amir pewaris, bukan Said. Zul berkata, "Baik, aku akan suruh Tuan Razak datang secepat mungkin." Menurut Laila, seminggu 2 ni Said memang tak akan pulang ke rumah sebab Laila terjumpa tiket dan pasport ke Thailand. Dia nak bernikah dekat sana. Said bernikah dengan setiausahanya sendiri, orang yang Laila percaya. Selepas Tuan Razak berjumpa Laila, dia dan anaknya ghalib melakukan aktiviti mereka, sehinggalah Laila kehilangan bayi yang dilahirkan tak cukup bulan. Hanya 2 bulan Laila dapat bersama bayinya tu. Sejak itu Laila menjadi pemurung. Dia sakit tanpa sebab. Kata maknya Laila meroyan akibat kehilangan bayi. Lama Said hantar Laila ke rumah sakit jiwa sebelum dia kembali ke rumah besar tu semula. Satu hari tu Laila tiba-tiba tegur Zul. Setelah sekian lama mendiamkan diri, Laila berkata,
Zul, aku nak bagi tahu kau satu rahsia. Rahsia apa Laila? Syed, dia bunuh anak aku. Apa maksud kau? Bayi tu lahir tak cukup bulan kan? Takkan Syed nak bunuh anaknya sendiri? Dia bagi aku makan ubat. Dia cakap itu vitamin. Dia memang nak buat aku meroyan dan gila Zul. Kau kena tolong aku dan Along. Laila pandang sekelilingnya. Tak sempat Zul nak balas, dia dah lari masuk ke dalam rumah macam ternampak hantu. Sejak itu, bila Zul cuba mendapatkan Laila cepat-cepat hilangkan diri. Zul tak sempat langsung nak tanya apa-apa, sehinggalah Laila ditemui mati. Ketika itu, Amir telah menginjak dewasa. Dia hanya mampu melihat dari jauh majlis pengebumian Laila. Tak lama lepas tu, mak dia bercerita tentang wasiat Laila yang telah diubah hampir kesemuanya. Syed tak dapat satu sen pun harta Laila melainkan sedikit saham dalam syarikat. Harta Laila jadi milik Amir, termasuk rumah banglo lot 333. Nozi terjaga bila dia dengar bunyi jam loceng. Dia tengok jam dekat dinding. Dah pukul 3 pagi. Ada lebih kurang 3 jam lagi sebelum masuk waktu subuh. Nozi pandang sebelah. Kosong. Mana Dayu? Dia pasang telinga, tapi tak ada apa yang kedengaran. Dia terus bangun. Badannya terasa sakit-sakit. Tak pernah dia rasa badannya begitu berat. Kemudian Nozi keluar dari bilik. Suasana agak suram dekat ruang tamu tingkat atas tu. Di satu sudut yang agak sama-sama, Nozi melihat kelibat seseorang duduk mencangkung menghadap dinding. Nozi bersuara, "Ayu, apa kau buat dalam gelap tu?" Tapi Idayu hanya diam. Dia terus duduk mencangkung. Nozi panggil lagi sekali. Idayu hanya menggiling. Dia mendengus-dengus. Tangannya diangkat tinggi. Kemudian Idayu mencakar dinding perlahan dan kemudian semakin laju. Ngilu. Nozi menjerit panggil Idayu. Bila dia tengok Idayu mula panjat dinding macam cicak. Idayu menoleh. Matanya putih, air liurnya meleleh-leleh. Dia menyeringai pandang Nozi. Nozi terundur ke belakang. Itu bukan Ayu, itu hantu. Idayu terus bangun dan kejutkan Nozi. Tangan Nozi bergerak-gerak ke kiri ke kanan seolah-olah menepis sesuatu. Idayu goncang badan Nozi. Kemudian dia bergegas keluar daripada bilik, ketuk pintu bilik Izu dan Su. Su tercegat dekat muka pintu dengan rambutnya yang kusut masai. Su bertanya, "Kenapa Kak Ayu?" Nozi menjerit. Tapi bila Kak Ayu kejut, dia terus terjerit-jerit, tak bangun-bangun. "Kak Izu, jom kita tengok Kak Nozi." Su pandang Izu yang masih duduk di tepi katil. Dia masih lagi mamai. Kemudian Izu bangun mendapatkan Su dan Idayu di ambang pintu. Dia bagi isyarat supaya bergerak ke bilik Nozi. Mereka melihat tangan dan kepala Nozi masih bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan. Izu bergerak ke dalam bilik air. Dia ambil air segayung. Dengan hujung jari, dia renjis air tersebut pada wajah Nozi. Tapi Nozi tetap macam tu juga. Izu pandang Su dan Idayu. Kemudian dia tengok jam dekat dinding bilik mereka. Pukul 3 pagi. Masih terlalu awal nak kejutkan orang lain. Su teringatkan dia ada simpan air Yasin yang Ustaz bagi. Cepat-cepat dia berlari ke dalam biliknya, capai botol air mineral berisi air Yasin. Dia bagi air Yasin tu dekat Izu. Izu letak sikit air Yasin dekat tapak tangannya dan usapkan pada wajah Nozi. Nozi terus berhenti. Perlahan-lahan dia buka mata. Dia pelik tengok Izu, Idayu dan Su mengelilinginya. Nozi bertanya, "Apa korang ni? Keliling aku macam aku ni ayam Belanda panggang, tunggu masa nak dimakan. Banyak kau punya ayam Belanda. Kami ni rasa nak pitam tengok keadaan kau. Tahu? Aku kenapa? Kau tak ingat apa-apa ke?" "Entahlah. Kejap, bagi aku ingat. Senak nak kencing ni." Nozi bangun dan terus masuk ke dalam bilik air. Mereka bertiga hanya berpandangan antara satu sama lain. Sebaik saja Nozi keluar dari bilik air, Idayu tanya lagi tentang kejadian tadi. Nozi termenung. Dia cuba mengingati sesuatu. Nozi berkata, "Entah, aku tak pasti apa yang aku mimpi. Aku rasa badan aku letih. Apa dah jadi sebenarnya? Aku rasa aku dah tidur lama sangat. Ni pun rasa nak tidur lagi. Letih betul. Kau tak ingat ke Pakcik Zu datang sini sedia tadi? Apa hal orang tua tu datang sini pula? Kau memang langsung tak ingat apa-apa ke?" "Aku tak tahu pun Pakcik Zu datang sini. Apa dah jadi? Aku ingat kita berbual je. Lepas tu aku tertidur. Tu je lah. Benda lain aku tak tahu pula. Tapi siapa angkat aku masuk bilik? Kau orang ke?" "Sahlah, Kak Nozi memang tak ingat apa-apa. Hantu Laila mengasuk. Memanglah tak ingat apa-apa." "Siapa Laila?"
Baik, kau tidur. Pagi esok je lah kita cerita. Ayu, kalau ada apa-apa panggil kami. Su dan Izu masuk ke dalam bilik mereka. Nozi pandang Idayu. Dia hairan kenapa Izu dan Su beria-ria pesan kepada Idayu. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Nozi kembali berbaring di atas katil. Dia naikkan suhu aircon. Idayu pun perlahan-lahan naik ke atas katil. Dia merenung Nozi yang dah nyenyak tidur. Cepatnya Idayu menggeleng kepala. Nozi memang betul-betul keletihan. Nozi terjaga. Cahaya matahari terkena anak matanya. Dia terus bangun dari katil dan kejut Idayu yang masih berselimut. Idayu buka mata sebelah dan berkata, "Hello kawan, Ahad kot hari ni." Idayu tarik selimut dan tutup balik seluruh wajahnya. Nozi pandang kalender dekat atas meja. Macam mana dia boleh tak ingat hari ni hari apa? Nozi tarik selimut Idayu dan bersuara, "Ayu, kenapa kau tak kejut aku solat subuh?" "Aku kejut tapi kau tidur mati." "Dah lah, aku nak tidur balik. Penat, mengantuk." Idayu sambung tidur balik. Nozi pula bergerak menuju ke bilik air dan termenung dekat dalam tu. Kemudian Nozi angkat dengan baju dia. Dia terkejut melihat garisan melintang pada pergelangan tangannya seperti dikelar. Dia raba kesan merah tersebut, tak pula terasa sakit. Kemudian dia tergerak hati nak tengok kaki dia yang terasa lenguh tu. Perlahan-lahan dia angkat baju tidurnya sehingga ke peha. Ada kesan biru lebam yang agak besar pada kedua belah peha dan betisnya. Ish, apa benda ni? Nozi tak jadi mandi. Dia bergegas keluar. Sekali lagi dia kejut Idayu dan tunjukkan pergelangan tangannya yang berbekas merah tu. Kemudian dia angkat baju tidurnya sehingga ke pangkal peha, tunjukkan kesan lebam pada betis dan peha dia. Lepas tu Nozi pusing membelakangkan Ayu. Pada tengkuk dan belikat Nozi penuh dengan kesan lebam sebesar duit shilling 50 sen. Idayu bersuara, kau pergi mandi dulu, bagi badan segar. Sekejap lagi kita turun sarapan. Nanti kita cerita sama-sama apa yang dah jadi." Idayu yang dah siap mandi awal pagi tu bangun dari katil. Dia keluar daripada bilik cari Su dan Izu, tapi mereka berdua dah turun. Sayup-sayup dia terdengar suara Su dan Izu sedang berbual di tingkat bawah. Idayu tunggu Nozi bersiap. Izu tersengih sebab saja melihat kelibat Idayu dan Nozi. Dia tengah siapkan hidangan sarapan pagi atas meja. Pintu dapur dibiarkan terbuka luas. Bunyi mesin rumput kedengaran. Idayu bertanya, "Pak Cik Zul datang ke?" "Haa, Pak Cik Zul mesin rumput dekat ujung sana tu." Sedang asyik mereka bersarapan, kelibat Pakcik Zul muncul dekat muka pintu dan memberi salam. Serentak mereka berempat menoleh pandang Pakcik Zul. Idayu mendapatkan Pakcik Zul yang masih tercegat dekat muka pintu dan bertanya, "Ya Pakcik, ada nak apa-apa ke?" "Aku nak minta air masak sikit. Kawan kau tu dah okey ke?" "Okeylah sikit, tapi dia tak sedar apa yang jadi semalam. Pagi ni dekat badan dia banyak betul kesan lebam dan ada garisan pada pergelangan tangan. Kesian, macam penat sangat." "Apa-apa hal, kamu cepat-cepat panggil aku. Telefon je terus." Idayu hanya mengangguk perlahan. Selepas sarapan, mereka duduk di ruang tamu. Idayu, Su dan Izu saling berpandangan. Entah siapa yang nak mulakan cerita dulu. Nozi pandang mereka bertiga. Idayu bersuara, "Macam ni, malam tadi lepas kau cabar benda yang ganggu kita tu, kau tiba-tiba hilang ingatan." "Aku hilang ingatan? Terhantuk ke? Jatuh?" "Kau kena rasuk hantu bernama Laila." "Hantu nama Laila? Kau tak ingat ke semalam kau baling Pakcik Zul dengan bingkai gambar sampai berdarah kepala orang tua tu?" "Allahu Akbar, aku buat macam tu ke?" "Kau merepek yang bukan-bukan. Tapi Pakcik Zul tahu apa yang kau cakap." "Apa yang aku repek kan?" "Entah apa si Laila tu cakap, tapi pasal Pakcik Zul tak tolong dia ke apa. Macam tu lah. Bukankah selama ni korang kata hanya nampak hantu kecil? Mana pula datangnya hantu Laila? Memang ada dalam rumah ni ke?" "Memanglah kita selalu kena kacau dengan hantu kecil tu. Tapi semalam tiba-tiba pula Laila tu wujud. Entah dari mana datang. Tapi rasanya Pakcik Zul tahu sesuatu. Kenapa kita tak tanya je Pakcik Zul tu? Senang cerita. Senang kita bersedia kalau kena ganggu lagi." "Akak rasa baik kita pindah je dari sini. Semalam Kak Nozi yang kena rasuk. Senja ni siapa pula punya giliran. Sebelum benda ni berlarutan, baik kita cabut dari rumah ni. Akak tak kira dah rumah ni cantik, besar dan murah sekalipun. Aku tak fikir nak pindah lagi." "Kau biar betul Nozi. Aku tetap nak siasat punca masalah ni. Mesti bersebab." "Aku tak berani Nozi. Aku takut kau jadi macam semalam.
keselamatan kita semua dah lah memang tak terjamin. Hati aku berat mengatakan ada sesuatu yang tersembunyi, minta ditarik keluar dari tempat persembunyiannya. Aku nak tanya Pakcik Zul. Nozi terus bangun dan keluar mendapatkan Pakcik Zul. Su, Idayu dan Zu saling berpandangan. Kemudian mereka mengekori langkah Nozi mendapatkan Pakcik Zul. Zul pandang mereka berempat datang kepadanya. Dia dah dapat teka apa yang mereka nak tahu. Bersedia ke dia nak bercerita? Zul berbisik sendiri. Budak-budak tu memang patut tahu supaya mereka lebih bersedia. Zul pandang mereka berempat dengan pandangan yang cukup mesra. Nozi bersuara. Pakcik Zul, ada apa? Pasal senja kemarin? Zul kemas meja rumput dan perkakas berkebun ke dalam stor yang terletak berhampiran tempat dia duduk. Mereka berempat hanya pandang dia mengemas. Bila dah siap, dia berdiri dan pandang mereka. Zul berkata, apa yang korang nak tahu? Hal semalam Pakcik. Sebelum mulakan cerita, Zul ajak mereka berempat duduk dekat pondok di hujung halaman berhampiran dengan pintu pagar utama. Su terus masuk ke dalam rumah buat air. Mereka bertiga duduk bersimpul menghadap Zul. Tak lama kemudian Su datang bawa dulang minuman. Air sirap selasih. Kelihatan sedap di mata Zul. Laju je tangannya mencapai gelas sebaik saja Su menghulurkan air tersebut. Idayu memulakan cerita. Pakcik, kami muskil dengan kejadian semalam. 2-3 minggu ni kami sebenarnya asyik kena ganggu dengan perkara-perkara yang tak masuk di akal. Tapi semalam yang merasuk Nozi bukan hantu kecil yang selalu ganggu kami. Laila tu siapa? Dulu rumah ni dihuni Mr. Amir dan emaknya, Laila. Jadi Laila ni emak Mr. Amir lah. Tapi kenapa pula dia merasuk Nozi? Menurut Pakcik Zul, dia jaga rumah ni lama dah. Dari Mr. Amir belum lahir lagi di dunia ni. Emak Pakcik Zul dulu orang gaji dekat rumah besar ni. Jadi dia berkawan baik dengan Laila. Hanya Laila je yang nak berkawan dengan dia. Kemudian Laila berkahwin dengan Said, bapa Mr. Amir. Lepas dia habis belajar di universiti, mama dan papa Laila mati mengejut dalam rumah ni. Puncanya mereka tak tahu Laila jadi tertekan. Dia mengalami tekanan perasaan masa mengandungkan adik Mr. Amir. Lebih malang lagi, bayinya lahir tak cukup bulan dan meninggal 2 bulan kemudian. Laila bertambah murung. Dia terpaksa diberi ubat penenang. Laila tak gila sebenarnya. Said yang buat dia jadi gila. Said terlalu tamakkan harta. Dia nak bolot semua yang ada pada Laila. Mr. Amir dan Laila lebih banyak habiskan masa dekat rumah. Pakcik Zul tak tahu sangat apa aktiviti anak beranak tu. Tapi dia tahu Said selalu belikan kain yang cantik-cantik untuk Laila. Mungkin Laila nak menjahit. Izu bertanya. Tapi Pakcik Zul, kami tak faham, kenapa Laila merasuk Nozi pula? Laila mati bunuh diri. Aku tak percaya, tapi dalam tempoh 10 tahun selepas Laila mati, dia akan kembali setiap tahun pada tarikh kematiannya. Habis tu, semalam memang tarikh kematian Laila lah ya? Ya, aku tahu dia akan kembali. Tapi selalunya aku hanya nampak bayangan. Cuma semalam, aku memang tak jangka dia akan merasuk. Aku rasa ni kerja syaitan. Aku percaya mesti ada sebab kenapa syaitan tu merasuk Nozi. Mungkin sebab cabaran kau tu, mulut celupa. Taklah celupa Pakcik, saya cuma tak puas hati. Kenapa nak ganggu kami pula? Dah kau orang duduk rumah dia. Oh, hantu dan syaitan ni memang macam-macam lah ya. Tak nak berkongsi. Dia tahu ni rumah dia, memang rumah dia je lah ya. Korang anak muda memang suka melenting, tak boleh bersabar. Dah Pakcik macam nak main-mainkan kami pula. Benda ni serius Pakcik. Bila dah terasuk macam ni, kena ganggu macam ni, kami yang susah. Aku tahu kamu susah. Niat kamu nak duduk dan selesa bekerja je. Aku faham. Aku pun tak jangka benda ni nak jadi. Aku tak sangka syaitan tu akan datang menyerupai Laila dan merasuk kawan kamu ni. Tapi aku cuma tahu pasal Laila je. Hantu kecil yang korang cakap tu memang aku tak tahu. Mereka berpandangan. Kalau tak tahu tentang hantu kecil tu, macam mana mereka nak cari? Nozi cuba lelapkan mata. Idayu dah berdengkur. Su dan Izu mesti dah tidur juga. Tiba-tiba klik. Nozi pasang telinga. Bunyi pintu bilik dibuka tarik perhatiannya. Kemudian terdengar suara halus dekat telinganya. Mentadak mentadu, macam mana Kak Nozi tidur? Shh, Kak Nozi, Kak Ayu tidurlah. Kak Nozi jagalah. Kita main sorok-sorok nak. Kita ajak Kak Nozi. Kak Nozi, carilah kita.
Kita ada dekat loteng. Suara ketawa bergema dalam bilik. Nozi terus buka mata. Tak ada langsung bayangan orang lain dalam bilik tu. Apa maknanya ada dekat loteng? Nozi berbisik sendiri. Macam mana nak naik ke loteng kalau pintu dah dipaku? Lagipun Mr. Man melarang mereka naik ke loteng. Nozi bergerak turun dari katil. Perlahan dia buka pintu bilik. Melalui cahaya yang sama-sama, jelas dia melihat bayangan dua orang kanak-kanak sedang duduk bermain. Hei! Nozi menegur. Kanak-kanak tu terus bangun dan lesap di dalam amari yang menghubungkan loteng dengan tingkat 2 bilik mereka. Sayup-sayup dia terdengar suara tu berkata, "Kita ada atas loteng." Macam mana nak naik? Nozi pandang almari yang menutup laluan ke loteng tu. Dia rasa macam nak naik ke loteng tu. Tak kisahlah dengan larangan Mr. May, dia tetap akan naik ke atas loteng bila siang menjelma. Keesokan paginya, Nozi ceritakan kejadian yang dia alami pada kawan-kawannya. Izu berkata, "Jangan nak cari pasal lah Nozi. Itu kan kawasan larangan Mr. May. Kita jagalah amanah orang." "Aku faham itu amanah Mr. May, tapi aku nak tahu juga kenapa budak-budak tu suruh aku cari diorang dekat loteng." "Ish, tak payahlah kak naik atas tu. Pakcik Zul dah paku. Susah nak buka semua tu. Banyak kerja. Kita suruh Pakcik Zul buka pintu yang dia dah paku tu." Janganlah. Nanti Pakcik Zul marah. Aku tak sanggup tengok muka Pakcik Zul yang bengis tu." "Aku tak peduli. Aku tetap minta Pakcik Zul kopakkan kayu berpaku tu." Belum pun sempat Nozi telefon Pakcik Zul, bunyi hon kedengaran. Mereka tinjau dari atas. Kelihatan Pakcik Zul turun dengan seseorang. Mereka berempat turun mendapatkan Pakcik Zul dan tetamu mereka yang kacak berkaca mata hitam. Pakcik Zul berkata, "Pakcik kenalkan, inilah tuan rumah kamu, Mr. May. Maaflah, saya teringat nak singgah tengok rumah. Kamu jaga rumah baik-baik kan?" "InsyaAllah Mr. May, kami jaga rumah baik-baik." Nozi hanya pandang sinis Mr. May yang nampak agak sombong orangnya. Nozi bertanya, "Rumah ni berhantu ya Mr. May? Kenapa? Ada hantu kacau ke?" Pakcik Zul tiba-tiba terbatuk. Mereka menoleh. Pakcik Zul menggiling, isyarat supaya mereka berdiam. Mr. May bersuara, "Bertahun saya duduk rumah ni, tak pernah pun hantu kacau saya." "Itu Mr. May, tapi kami memang sentiasa diganggu oleh 2 ekor hantu kecil, Daniel dan Nini." "Perasaan awak je agaknya tak sup sangat dengan hantu. Ini zaman milenium, hantu tak wujud." "Mana Mr. May tahu hantu tak wujud? Yang mengalaminya kami. Saya sendiri dirasuk hantu bernama Laila." Nozi terus-terusan bercakap hal yang terjadi. Puas Hidayu dan Izu bagi isyarat supaya dia diam, tapi Nozi buat tak tahu je. Mr. May bersuara lagi, "Apa awak merepek ni? Hantu bernama Laila? Awak tahu siapa Laila tu? Saya cukup benci kalau orang kata mama saya yang bukan-bukan. Apa kaitan mama saya dengan hantu?" "Hakikatnya memang itu yang kami alami. Saya dirasuk hantu Laila. Kami diganggu hantu kecil Daniel dan Nini." Nozi seakan-akan hilang sabarnya. Dia meninggikan suara. Tiba-tiba, boom! Meja kayu di hadapannya ditumbuk kuat. Mr. May bersuara, "Sekali lagi awak kata mama saya hantu, awak pun saya bunuh." "Pakcik Zul, saya nak pakcik pastikan budak-budak ni keluar dari rumah saya dalam tempoh 48 jam. Saya akan pulangkan balik duit sewa awak semua. Buat apa nak tinggal dekat rumah berhantu ni?" Mr. May terus keluar daripada rumahnya. Mereka semua terpinga-pinga dengan kelakuan Nozi. Hidayu bersuara, "Kau dah kenapa Nozi? Kan tak pasal-pasal kena keluar dari rumah ni. Ada aku kisah. Rumah berhantu ni siapa pun tak akan sudi nak tinggal. Aku tak kira. Walaupun dia halau kita, kita ada tempoh 48 jam untuk siasat tentang ni. Aku pasti ada rahsia yang tersembunyi." "Parahlah macam ni." "Parah apanya Kak Yu? Dah tuan rumah suruh keluar, kita keluarlah. Nak cari rumah lain lagi tu tak kisah sangat. Masalah Kak Nozi kau ni macam mana?" Tak lama kemudian, Pakcik Zul datang kembali dengan wajah yang agak suram. Pakcik Zul suruh Hidayu dan Izu panggil Nozi. Su hanya berdiam. Dia rasa tak sedap hati, mesti akan tercetus perang mulut dengan Pakcik Zul pula. Wajah Nozi masam mencuka. Sebaik saja dia duduk depan Pakcik Zul. Malas dia nak melayan. Dalam otaknya hanya fikir nak alihkan amari yang berat tu dan naik ke atas loteng. Pakcik Zul bertanya, "Kau kenapa ni?" "Pakcik, saya rasa rumah ni ada benda yang tak kena." "Kenapa pula kau fikir macam tu?" "Entahlah pakcik, budak-budak tu macam dah biasa dengan rumah ni. Lepas tu mereka suruh cari dekat loteng. Saya asyik terfikir kata-kata tu. Kenapa agaknya? Cari dekat loteng? Mereka duduk dekat loteng ke?"
Agaknya Pakcik, saya tahu Mr. Amir suruh kami segera keluar dari sini. Tapi boleh tak kalau saya nak naik ke loteng tu? Apa? Nak naik ke loteng? Pakcik tak boleh buat macam tu. Ini soal amanah. Pakcik, saya minta tolong sangat ni. Nozi berayu. Pakcik Zul jadi serba salah. Sebenarnya dia pun nak tahu juga apa yang ada dekat loteng tu. Tapi amanah Mr. Amir tu yang paling dia takut nak langgar. Okey sahabat semua, kita sambung di part selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.